Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama berbincang tentang tajuk mengenai neraka dan keadaan penduduknya pada bab yang ke-11 dalam membicarakan tentang mengenai dalam kitab Rahsia di Sebalik Kematian dan suasana akhirat yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita masa yang akan datang nanti. Tuan-tuan semua tahu bahawa tatkala mana kita menyebut tentang mengenai keadaan yang dinamakan dengan kehidupan kita ini, maka dia tidak berakhir dengan kehidupan di dunia sahaja, tidak. Tetapi kita akan melalui yang disebut dengan suasana barzakh, kita akan lalui suasana yang disebut dengan padang mahsyar. Kemudian kita akan pergi kepada sampai yang namakan dengan akhirat Allah yang disebut dengan neraka ataupun syurga. Na'udzubillah min dzalik, kalau dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita pula diajar supaya memahami apa dia yang disebut dengan neraka dan apa dia keadaan dalam syurga. Boleh jadi kita akan tanya, kenapa kita nak belajar tentang neraka? Supaya kita ni rasa pada diri kita ni tak ingin untuk dihumban ke dalam neraka Allah. Biar timbul dalam jiwa kita ni perasaan pada diri kita, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka kamu. Sentiasa dalam hidup kita ni kita membaca doa Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Doa yang sentiasa kita ulang dan kita sebut, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka kamu, ya Allah. Ni pada diri kita ni biar ada pada diri kita demikian. Mulai daripada bab yang ke-11 ini, kita akan mula cerita tentang neraka tu, bagaimana keadaan neraka. Di mana dalam tajuk yang kita akan bincangkan, tajuk kecil kitanya, ialah makanan penduduk neraka apa dia. Kemudian minuman orang-orang yang dalam neraka ni apa dia. Pakaian bagi penduduk neraka ni bagaimana, pakaian yang dipakaikan pada mereka. Supaya bila kita sebut tentang perkara demikian, timbul pada diri kita ni rasa takut, rasa gerun, dan kita sentiasa berusaha untuk menjauhkan daripada keadaan-keadaan yang disebut dengan neraka ini. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita mulakan pada muka surat 667 dalam bab neraka dan keadaan penduduknya ini, di mana Allah Ta'ala berfirman begini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Surah Al-Hajj ayat yang ke-19. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inilah dua golongan mukmin dan golongan kafir, yang hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, yang masing-masing bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka di atas dunia dahulu. Falladzina kafaru qutti'at lahum, maka bagi orang kafir akan disediakan untuk mereka pakaian-pakaian daripada api neraka Allah. Qutti'at lahum thiyabun min nar, disediakan pakaian daripada api neraka Allah. Kemudian yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dan disiram di atasnya air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu Wa Taala cerita di atas dunia ni, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Di atas dunia ni, sepanjang hidup atas dunia ni, dua kelompok ini akan bertengkar sampai bila-bila pun tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir dengan orang yang beriman pada Allah. Dua kelompok ini, orang kafir dan orang yang beriman pada Allah ni, bertengkar tentang apa dia? Ikhtasamu fi rabbihim. Kita ni bertengkar dengan orang kafir ni tentang Rabb lah, tentang Tuhan. Sama ada orang kafir ni dia sebut Tuhan kami banyak,
Manakala Tuhan kami begini, katanya mereka. Manakala orang Islam sebut Tuhan ni satu je, Allah. Ni ikhtasamu fi rabbihim. Mereka ni bertengkar tentang Tuhan mereka. Kemudian mereka pula cerita tentang agama mereka begini. Kehidupan mereka. Manakala Islam disebut kehidupan ini tidak di dunia je. Tetapi kehidupan orang yang beriman pada Allah, lepas pada kita hidup di dunia, kita masuk dalam kubur. Bila kita masuk dalam kubur, kita akan berjumpa dengan yang dinamakan dengan apa dia? Kita berjumpa yang dinamakan dengan alam barzah. Yang ni tidak dicerita oleh agama lain, kecuali agama Islam. Cerita demikian. Islam dia ajar lagi, lepas pada kita masuk dalam kubur, berjumpa dengan alam barzah, kita bangkit di akhirat. Bila kita bangun di akhirat, kita berjumpa dengan padang mahsyar. Kita berjumpa dengan pertemuan dengan Allah. Semua ni perbincangan yang panjang. Sampailah mana? Sampai kita dimasukkan ke dalam syurga dan dihumban ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Orang kafir, dia akan sentiasa tanya, bila nak berlaku kiamat? Yas'alukan nasu anis sa'ah. Mereka bertanya pada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat yang disebut dalam Islam. Bertembung sepanjang masa dalam hidup kita ni, pertembungan ini berlaku di kalangan kita ni. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tapi balasan orang kafir ni, walladzina kafaru, orang yang tak beriman pada Allah, tak berkeyakinan dengan akhirat Allah, orang yang tak percaya terhadap syurga neraka Allah. Kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Allah sediakan pakaian mereka daripada api neraka Allah. Daripada api neraka Allah, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Di atas kepala mereka disimbah dengan air yang mengelegak di atas kepala mereka tersebut. Allahu Akbar. Suasana yang orang yang tak beriman pada Allah, lalu dijadikan kepada diri dia tersebut suasana yang kesan daripada dia tak beriman pada Allah. Inilah balasan yang disediakan pada mereka itu. Dalam firman yang lain, dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pakaian mereka adalah daripada minyak yang mudah menyala. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Dan muka-muka seluruh tubuh badan mereka diseliputi oleh jilatan api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala cerita muka mereka tu ni ada di muka mereka tersebut penuh dengan minyak-minyak yang menyala. Boleh jadi kita akan tanya, kenapa yang letak pada muka? Kerana muka ni lah tempat yang mereka sering kali mengejek orang Islam. Di muka mereka lah tempat yang mereka nak mempamerkan kecantikan kononnya. Di muka mereka ni lah tempat yang mereka nak ejek. Lalu Allah jadikan di muka orang kafir ni, dalam neraka tu penuh dengan minyak yang menyambar api yang keluar. Kemudian wataghsha wujuhahumun nar, dan seluruh badan mereka dilitupi dengan jilatan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam api, kemudian badan pula berapi-api, nampak api yang keluar daripada badan ini sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita bayangkan yang ayat-ayat yang macam ni menyebabkan kita rasa takut, kita rasa bimbang. Allah, macam manalah keadaan dahlah dalam api, kemudian dalam keadaan api pula, kemudian keluar daripada muka mereka ni jilatan yang api yang menyebabkan menyambar lagi api-api yang lain yang di muka mereka dengan minyak-minyak yang ada pada mereka sebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna syajarataz zaqqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sesungguhnya pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. Inna syajarataz zakum. Dalam neraka ni disediakan pohon zakum. Pohon zakum ni buah-buah dia tu yang berduri-duri. Buah masuk dalam keadaan ta'amul asim. Ni makanan bagi pendosa-pendosa yang buat dosa. Maksudnya dia ni mesti orang Islam. Kalau tidak dia buat orang Islam, takkan dia ada dosa. Yang orang kafir tu memanglah dalam hidup dia dengan dosa yang manjang. Asal dia ni orang yang macam ni dia tahu tentang agama Allah. Dia tahu tentang agama Allah, tapi dia buat juga. Dia langgar juga. Dia tahu minum arak tu dilarang dalam Islam. Dia tahu
dia membuka aurat ni dilarang dalam Islam. Tapi dia lakukan juga. Orang macam ni disediakan pada dia buahan dalam neraka Allah itu, buah zakum. Pokok yang ada buah yang disebut dengan zakum. Ta'amul athim, makanan yang bagi pendosa-pendosa. Kal muhli yaghli fil butun, seperti cairan tembaga yang mendidih dalam perut dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang masuk dalam neraka ni, Allah sediakan bagaimana pada dia? Bagaikan tembaga yang mendidih yang masuk dalam perut mereka sebut. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah An-Naba pula, la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Dalam neraka ni tak pernah rasa pada dia bardan, rasa sejuk wala syaraba, dan mereka ni tidak diberi minuman kecuali sejuk tersebut. Kalau berlaku sejuk juga, sejuk yang menyakitkan. Kalau dia diberi minum juga, minuman yang mendidih dan penuh dengan bernanah dipanggil. Yang makanan, minuman yang diminum, wala syaraba, kalau dia minum juga, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang hamiman, air yang dalam keadaan yang mendidih, wa ghassaqa, dan juga nanah-nanah yang diminum ahli neraka ini. Jazaa'an wifaqa. Semua ni satu pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan atas dunia. Allahu Akbar. Ni punca apa dia? Minum arak. Punca hidup di atas dunia ni buat apa dia? Buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Bila dia buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanan, minuman dia tu masuk dalam, yang dia masukkan dalam perut dia sepanjang dia hidup atas dunia. Sama ada dia makan rasuah, sama ada dia menipu, sama ada dia apa dia? Dia ambil makan barang orang. Segala benda yang dia masukkan dalam perut dia ni, minuman yang dia minum, makanan yang dia makan sepanjang hidup atas dunia ni, dia masuk dalam perut dia tu, Allah balas balik. Balasan ini, illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Balasan yang Allah balas itu setimpal dengan apa yang dilakukan di atas dunia dahulu. Allahu Akbar. Hidup ni, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, Islam diajar dalam hidup kita ni, benda yang paling utama yang perlu kita fokus pada diri kita ialah untuk membantu agama Allah. Itu cara dalam Islam. Bila kita hidup di atas dunia ni, jangan sibuk kita nak fokus pada perut kita, jangan fokus pada keluarga kita dahulu, jangan. Benda yang dalam hidup kita, yang pertama yang kita kena buat ialah membantu agama Allah, menegakkan agama Allah. Menegakkan agama Allah ni macam mana? Pada diri kitanya, dengan cara kitanya berusaha dan bersungguh-sungguh dalam menerangkan Islam ini. Sampaikan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, balighu anni walau ayah. Cerita tentang aku ni walaupun satu ayat. Cerita tentang apa yang aku bawa. Kerana apa dia? Benda yang kita sedang pikul sekarang ni ialah pikul Islam. Setiap di kalangan umat Islam ni, dia sedang memikul Islam di belakang dia. Jadi dia kena tegangkan Islam, cerita Islam, dan tunjukkan, buktikan Islam pada diri masing-masing. Ni tanggungjawab kita. Tiba-tiba orang kita bila dia hidup, dia fikir apa dia? Dia fikir, aku tak fikir pun tentang Islam. Yang aku fikir perut aku. Macam mana aku nak makan? Macam mana hujung bulan dapat gaji? Macam mana dalam hidup aku ni biar aku dapat segala kemewahan hidup di atas dunia? Macam mana nak besarkan lagi rumah? Macam mana nak tukar kenderaan? Macam mana? Yang ni yang dia fikir dalam hidup dia keutamaan, di akhirat nanti dia akan dapat balasan. Bila masuk dalam neraka, na'udzubillah min zalik, kerana dosa-dosa yang dia tertinggal syariat Allah. Dalam hidup dia tak letak Islam tu jadi keutamaan. Yang dia nampak keutamaan dalam hidup dia ialah yang namakan dengan apa dia? Yang pada diri dia. Yang utama dalam hidup dia ialah yang disebut dengan perut dia. Yang utama ialah keluarga dia. Segala benda, dapat gaji dia fikir tentang perut dia. Dapat gaji, dapat duit, dia fikir tentang keluarga dia. Dia tak fikir tentang Islam. Bila sampai di akhirat aja, pada diri dia tersebut, dia akan dapat apa dia? Balasan. Jazaa'an wifaqa. Balasan tu setimpal dengan diri kamu lah. Padanlah kamu minum air nanah pun. Padanlah kamu minum air yang menggelegak pun. Padanlah dalam hidup kamu tu, kamunya
Kalau diberi minuman yang menyakitkan. Kalau diberi makanan yang menyesakkan dada pada kami. Punca apa? Punca di atas dunia ini, kamu jaga perut kamu tak jaga yang disebut dengan agama yang penting dalam kehidupan kita. Para hadirin sekalian, orang kita, cuba kita perhatilah. Yang dalam hidup kita ni, yang utama kena jaga Islam. Yang kedua, jaga mak ayah. Mak ayah. Yang kedua, lepas pada jaga yang disebut dengan Islam, jaga mak ayah. Yang ketiga, barulah jaga rumah tangga, keluarga kita. Yang keempat, barulah yang disebut dengan jaga, yang namakan dengan apa dia? Masyarakat dan sebagainya. Tu urutan, keutamaan dipanggil, yang mesti kita utamakan. Tapi orang kita, tak, dia fikir diri dia fikir perut dia fikir tentang keluarga dia tak fikir tentang bagaimana Islam yang mesti dipikul dalam kehidupan mereka sebut. Dalam ayat yang dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min, bagi siapa yang dia ingin beriman, hendaklah dia beriman. Falyu'min wa man syaa'a falyakfur, siapa yang dia nak kepada kufur, dia kufurlah. Tapi inna a'tadna lizzalimina naran, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim naran maksudnya api neraka Allah. Ahata bihim suradiquha, api neraka ni yang kami sediakan bagi orang zalim itu, yang api neraka ni suradiquha, ahata bihim ni mengelilingi tubuh badan mereka, suradiquha dalam keadaan mengepung mereka tersebut. Wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, dan kalau mereka minta pertolongan untuk nak minum, nescaya mereka akan diberi minuman dengan air seperti cairan tembaga yang mendidih, menyebabkan bila mereka minum je, membakar muka-muka mereka tersebut. Yashwil wujuh bi'sas syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, dan itulah yang tempat kerehatan yang paling buruk yang disediakan untuk mereka. Tuan-tuan akan tanya, kenapa asyik air je Ustaz? Kenapa yang mereka ni kena? Kerana hidup atas dunia ni, mereka dalam keadaan yang sibuk dengan minuman, makanan atas dunia. Mereka fikir apa dalam hidup? Kita ni bila kita bangun pagi, kita fikir apa dalam hidup kita? Ramai mana orang fikir tentang makan je, tentang perut dia je. Dia tak fikir tentang akhirat Allah dalam hidup dia. Orang-orang mukmin, dia fikir macam mana aku nak suruh selamat di akhirat. Dia puasa sunat, dia cari amalan yang menyebabkan dia boleh selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang tidak mukmin, dalam hidup mereka fikir hidup ni nak enjoy, nak kepada apa dia? Nak supaya kenyang perut, nak suruh pada diri kitanya selesai masalah nafsu, masalah dalam hidup mereka sebut. Nak dalam hidup mereka ni, yang ni keutamaan pada mereka. Mereka tak nampak keutamaan dalam hidup ni, nak sebutnya Islam keutamaan pada mereka. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran ini hanya datang daripada Allah, iaitu Islam. Islam je. Wahai Muhammad, selain daripada Islam kamu tak boleh selamat. Lain daripada Islam, kita tanya, nasionalis boleh tolong kita? Tak boleh. Sekularis boleh tolong kita dalam kubur? Tak boleh. Tuan-tuan mati, masuk dalam kubur, sekularis boleh tolong kita. Bila tanya, ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, nak jawab apa dia? Orang yang sekular, orang yang liberal, orang yang hidup dalam keadaan pahaman-pahaman yang merosakkan politik mereka tu, politik yang tidak bergantung pada akidah yang betul. Politik hidup mereka tersebut, keyakinan mereka selain daripada Islam. Mereka nak selamat macam mana dalam kubur nanti? Masuk dalam kubur mereka tak selamat. Satu, saya biasa sebut, bila kita melibatkan diri daripada satu urusan, tak kira dalam politik, dalam ekonomi, dalam sosial, dalam apa pun, mesti melibatkan kita dengan Islam. Tak boleh kita tak terlibat dengan Islam. Mana boleh kita kata Islam benda yang lain Ustaz? Manakala dalam hidup saya ni, yang saya nak buat ni, saya tak terlibat dengan Islam. Mana boleh demikian? Dalam Islam ni, semua sekali terlibat. Dalam politik, dalam ekonomi, dalam sosial, dalam pentadbiran, dalam kebudayaan, dalam apa pun kita buat, semua terlibat dengan Islam.
Allah ajar dalam hidup kita ni, wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua kebenaran ini datang daripada Tuhan kamu. Apa dia daripada Tuhan kamu ni? Yang disebut daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala benda yang kita libat dalam hidup kita terlibat dengan kehidupan kita berkeyakinan tadi. Masuk dengan keyakinan yang namakan dengan akidah yang bersih dalam kehidupan seseorang. Faman syaa'a falyu'min. Allah sebut, siapa yang dia nak beriman, maka dia beriman. Siapa yang dia memilih dalam hidup dia nak aku nak beriman, maka dia akan jadi orang yang beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Dan ada juga orang yang nak lawan, dia nak kufur. Dalam hidup dia memilih untuk menjadi kufur. Saya tak yakin dengan Islam disebut. Saya tak yakin dengan politik Islam. Saya tak yakin dengan apa dia kebudayaan Islam. Saya tak yakin dengan sistem kekeluargaan Islam. Kalau dia nak kufur, dia boleh kufur. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna a'tadna lizzalimin. Tapi kami telah sediakan pada orang zalim. Pelik kan? Ayat yang Allah cerita mukmin dengan kafir. Tapi Allah sebut cerita balasannya lizzalimin. Siapa yang zalim ni? Dianggap orang yang zalim. Siapa yang inna a'tadna lizzalimin? Kenapa Allah tak sebut inna a'tadna lil kafirin? Tapi Allah sebut inna a'tadna lizzalimin. Kami sediakan pada orang zalim. Kenapa Allah jadikan nama orang zalim? Kami sediakan untuk orang zalim. Kenapa? Jawabnya kerana orang yang tak nak memilih Islam ini, dia sedang buat zalim pada diri dia sendiri. Bila kita menolak Islam dalam hidup kita, kita kata, saya tak nak politik Islam. Saya tak nak kebudayaan Islam. Saya tak nak pendidikan Islam. Maknanya, kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Bukan kamu buat zalim pada orang lain, tak. Kamu sedang buat zalim pada diri kamu sendiri. Orang yang buat zalim pada diri sendiri ni, naran ahata bihim suradiquha. Kami telah sediakan api neraka yang mengelilingi pada dia tersebut, suradiquha, yang melitupi tu badan dia. Wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhliyashul wujuh. Allah kata kalau sekiranya mereka ni minta tolong kerana dahaga yang amat sangat. Bila api mengepung tubuh badan dia dalam neraka ni, dalam keadaan yang api yang besar tu sedang mengepung dan membakar dia minta tolong. Air. Diberi air. Bima'in kalmuhliyashul wujuh. Bagi air. Bila bagi air, masuk saja tu badan, luruh habis daging-daging dia. Dalam neraka ni, luruh daging-daging dia tersebut. Kemudian, yashwil wujuh. Membakar habis tubuh badan dia ini. Bi'sas syarab. Allah sebut, itulah minuman yang paling keji yang pernah dirasakan dalam hidup dia. Wasa'at murtafaqa. Dan neraka ni kesudahan yang paling dahsyat yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang inginkan kerehatan. Allah mengejek demikian. Nak sebutnya, rasalah pada diri kamu. Kerana kamu ni di atas dunia, kamu tengok orang semayang, kamu ejek. Kamu tengok orang yang tutup aurat, kamu ejek. Kamu tengok orang yang taat pada perintah Allah, kamu ejek. Sekarang ni cuba kamu rasa bagaimana balasan yang aku sediakan pada kamu. Kesan daripada mana? Kesan daripada yang kamu ni ejek di atas dunia dahulu. Kamu tak terima Islam di atas dunia. Inilah balasan yang diberikan pada Allah, daripada Allah kepada kamu. Hasil daripada kamu lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak pesan ni pada orang yang lawan Islam. Kamu ingat betul-betul ni ayat Quran Allah cerita tentang bagaimana balasan bagi orang yang lawan Islam. Kerana Islam tak paksa kamu terima Islam. Tapi kamu kena paksa diri kamu untuk terima Islam. Jangan kamu ni, Islam tak paksa. Orang ni nak terima Islam tak. La ikraha fid din. Tapi orang yang cerdik, dia kena paksa diri dia. Aku kena terima Islam. Laksanakan hidup ini dengan cara Islam. Kerana apa dia? Kerana dalam diri kita ni, kalau kita tak paksa diri kita akan berhadapan dengan ancaman yang besar di hadapan. Balasan yang besar di hadapan. Balasan apa dia? Neraka Allah. Yang api neraka ni, suradiquha, mengelilingi kita ni, tak ada keadaan yang boleh sama di saat yang demikian. Pesan pada orang yang kata tak terlibat dengan Islam, tak terlibat politik, tak terlibat dengan Islam, Ustaz. Dia kata, siapa yang ajar? Kita sebut demikian. Siapa yang ajar demikian? Politik, kebudayaan, segala benda dalam hidup kita, semua terlibat dengan Islam.
Semua terlibat. Dalam hidup kita ni, tak ada benda yang tak terlibat dengan Islam. Segala apa yang kita hidup ini, dia terlibat dengan agama. Ada dosa pahala. Kalaulah orang politik tak terlibat dengan Islam, maka senanglah dia nak buat dosa. Senang. Pada orang politik ni tak ada syurga neraka ke? Pada mereka sebut, mereka makan rasuah, mereka dapat dosa. Dan kesudahan mereka neraka. Dia panggil demikian. Kesan daripada mana? Kesan daripada kamu tak mengambil Islam. Bila kamu ada Islam, kamu tak berani makan rasuah. Kamu tak berani nak fitnah orang. Kamu tak berani nak mengejek palsu. Kamu tak berani nak menjadi saksi palsu. Kerana apa dia? Kerana kamu seorang yang ada agama. Tapi kalau kamu tak ada agama Islam, kamu sanggup redah segala apa yang dilakukan. Ini kesan daripada yang kamu tak jaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dalam ayat surah Al-Ghashiyah, ayat yang kelima dan yang keenam, tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, diberi minum daripada sumber mata air yang sangat panas. Ada sumber mata air keluar dalam neraka ni, tusqa min ainin aniyah. Dalam air tu, dalam neraka tu ada air yang mancuk-mancuk keluar, mata air yang aniyah, yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dari. Tidak ada bagi mereka itu makanan kecuali makanan daripada pohon-pohon yang berduri saja. Ada makan dalam neraka. Jangan risau ahli neraka. Jangan risau. Tapi kamu makan tu putus habis urat-urat. Dalam tubuh badan kamu ni putus urat-urat yang di mana bila kamu makan je hancur lebur tubuh badan kamu tersebut. Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Dalam ayat surah Al-Haqqah. Dan pada hari ini di sini tiada seorang pun teman yang dapat menolong kamu. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Hari di waktu mana kamu berada dalam neraka, hahuna hamim. Dalam neraka ni kamu ingat ke kamu ada pembantu ke? Kamu ada penolong ke? Kamu ada orang yang boleh support kamu ke dalam neraka? Tak ada dah. Bila masuk dalam neraka, dalam ini, falaisa lahul yaum. Tak ada pada diri kamu yang disebut dengan pembantu. Hahuna hamim. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan bagi mereka sebut kecuali daripada darah dan juga nanah-nanah. Al-Harawi berkata, makna ghislin dalam ayat ini adalah darah dan juga nanah, beserta air apa pun yang keluar daripada tubuh badan mereka tersebut. Air yang keluar dari tubuh badan ini, dalam neraka tu, badan kena bakar, keluar air. Keluar air tu, keluar nanah, kemudian keluar keadaan itu, mereka, yang tu je makanan, minuman ahli neraka dalam neraka Allah SWT. Allahu Akbar. Kita tengok nanah di dunia ni pun, kita rasa jijik. Nanah dalam neraka, nanah dalam neraka. Nanah dalam dunia, di atas dunia ni kita tengok kuning campur dengan merah, campur dengan bau pula busuk. Yang kita tengok nanah di dunia, kita lawyer. Bila kita nak makan, kita teringat yang tu, kita jadi lawyer terus. Lawyer terus pada diri kita. Tak ada hilang selera makanan. Bayangkan dalam waktu mana manusia yang dihumban ke dalam neraka Allah, tak boleh nak dibayangkan suasana yang bila mereka nak minuman, Allah sediakan darah-darah dan Allah sediakan nanah-nanah untuk diberi makan, dicampurkan dalam tubuh badan mereka semua untuk mereka makan dan minum tersebut. Allahu Akbar. Abdullah bin Amru berkata, Al-Ghassak adalah air nanah yang amat busuk baunya. Ghassak, campuran air nanah dengan yang disebut dengan campuran nanah campur dengan darah. Pekat dalam tu dan bau busuk yang amat sangat. Bau belendir tersebut, kemudian bau yang busuk, yang jika sebahagian saja ditumpahkan sebelah timur, maka akan dihidu oleh orang yang ada sebelah barat. Jika sebahagian saja ditumpah di sebelah barat, maka baunya dihidu oleh orang yang berada sebelah timur. Bau tu, kalaulah dia letak di sebelah timur, bau sebelah barat. Letak di sebelah barat, bau sebelah timur. Nak sebutnya bagaimana busuknya bauan Ghassak ini sendiri. Ka'ab berkata Al-Ghassak adalah sebuah mata air dalam neraka. Ka'ab ni sendiri disebut Ghassak adalah sebuah mata air dalam neraka, yang semua air yang mendidih mengalir padanya hingga ia menjadi payah. Disebut oleh para alim ulama lagi sebut Ghassak ni sebuah mata air dalam neraka
yang semua yang mendidih mengalir pada dia, jadi lembah. Yang mendidih tu daripada tubuh badan orang, dalam dibakar-bakar tu masuk dalam rosak, dia panggil. Pergi ke tempat yang berpaya begitu, dalam neraka. Kemudian mengalir pada dia sehingga menjadi paya. Lalu dibawa manusia yang berdosa dan dicelupkan padanya sehingga daging luntur daripada tulangnya. Daging tu gelai jatuh, kuku jatuh. Bila celup dalam api neraka, kemudian ada paya lagi. Paya pula, paya rosak. Paya yang paya tersebut bernanah, bau yang amat busuk. Kemudian manusia ni celup pula dalam tersebut. Celup tu angkat relai daging, jatuh daging tersebut. Kemudian dagingnya ditarik daripada buku lalinya. Daging tu pula direntak daripada buku lali kat bawah ni, sebagaimana seorang yang menyeret pakaian. Firman Allah Ta'ala, jazaa'an wifaqa. Itulah balasan yang paling setimpal bagi penduduk neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Minta jauhlah daripada Allah supaya kita ni janganlah tercelup walaupun sesaat dalam api neraka Allah. Jangan ada di kalangan kita sebut, saya ustaz, neraka ni tak nak masuk, tapi kalau kena masuk je lah, dia sebut. Senang dia sebut demikian. Saya ni ustaz, saya ni kalaulah saya ni nak masuk syurga, tapi kalau tak boleh masuk syurga nak buat macam mana? Masuk je lah neraka, dia sebut demikian. Jangan disebut demikian. Jangan pada diri kita. Biar kita ni dalam hidup kita ni memastikan diri kita, keluarga kita, seluruh mereka yang sama dengan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud yang disebut dengan setimpal ini sesuai dengan amalan yang keji yang mereka lakukan di dunia dahulu. Sebab tu saya sebut banyak kali, kita hidup atas dunia ni tolong jadi wajah-wajah yang ahli syurga. Jangan kita jadi wajah-wajah ahli neraka, jangan. Orang tengok kita, tak ada balasan dah dia ni, neraka dah dia ni. Jangan jadi demikian. Biar orang tengok kita tu, orang pandang kita, ahli syurga dia. Tengok dengan amalan dia. Kenapa dia? Kerana bila kita hidup atas dunia ni, gambaran dan cerminan untuk kita di akhirat nanti. Tuan-tuan usahalah, buatlah macam mana pun untuk diri kita dan keluarga kita ni dan masyarakat kita ni untuk masuk dalam syurga Allah. Kita kena buat demikian. Ni antaranya kita mengajar, kuliah, buat macam-macam cara. Nak suruh apa dia? Nak suruh bila semua mati di kalangan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ni bila kita mati tiba-tiba masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Untuk apa? Rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, kemudian kita dikenali ramai, masuk kubur tu masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung. Biarlah hidup kita ni bermanfaat. Bila kita masuk dalam kubur, walaupun kita tak dapat nikmat dunia, walaupun kita ni tak sesenang orang lain di dunia, kita ni dalam keadaan diuji sepanjang masa dia hidup atas dunia, masuk kubur tu masuk syurga terus. Tu cara demikian pada diri kita ni. Jangan sampai peringkat bila masuk dalam kubur, tiba-tiba kubur berubah menjadi kawah-kawah neraka, bangun di akhirat masuk neraka, kemudian akhir kehidupan kita dengan neraka. Tak ada manfaat langsung. Terdapat perbezaan pendapat ulama mengenai maksud-maksud ad-dari yang terdapat dalam surah Al-Ghasiyah. Ada yang mengatakan bahawa ia seperti tumbuhan tumbuh pada musim bunga, yang apabila tiba musim panas maka ia mengering. Ada yang sebut demikian. Bunga-bunga yang kering tu kan, kerah je bunga tersebut. Namanya ketika mempunyai daun adalah syabrak. Sedangkan apabila tidak berdaun, dia bernama ad-dari. Unta hanya memakannya ketika berwarna hijau. Sedangkan apabila sudah kering, ia tidak makan lagi daun yang demikian. Ada juga ulama yang menyatakan bahawa ad-dari adalah batu. Ulama-ulama sebut yang dimasukkan dalam ad-dari yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ghasiyah itu, yang disebut dengan batu. Ad-dari laisa lahum ta'amun illa min dari'. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dari' itu maksudnya apa dia? Maksudnya batu. Ada ulama yang berpandangan demikian. Sedangkan az-zaqqum dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-43 itu adalah nama sebuah lembah dalam neraka. Dalam Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna syajarataz zaqqum ta'amul asim. Ada yang sebut, ahli tafsir mengatakan zaqqum
dalam itu adalah satu lembah dalam lembah neraka Allah. Para ahli tafsir mengatakan bahawa pohon az-zaqum dapat hidup dengan nyalaan api neraka saja. Pohon zakum ni dia hidup bila dia hidup dengan api. Bila api itu ada, maka hiduplah pohon tersebut. Tak ada api, maka tak hiduplah pohon tersebut. Sebagaimana pohon dapat hidup dengan air dunia. Di dunia ini adanya air, maka pohon pun boleh hidup. Dalam neraka adanya api, baru pohon tu boleh hidup. Sesungguhnya pohon az-zaqum itu makanan orang yang banyak berdosa, orang yang melakukan dosa dipanggil. Inna syajarataz zaqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan bagi yang banyak dosa. Ta'amul asim, pendosa-pendosa yang hidup atas dunia, yang tak semayang, yang tak tutup aurat, yang tak jaga syariat dalam hidup dia, kal muhli yaghli fil butun, dikala mana mereka makan tersebut macam cairan tembaga yang masuk dalam perut masing-masing ini sendiri. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ni suasana yang berlaku dalam neraka, dan kita harap supaya kita selamat daripada lembah-lembah keadaan neraka yang sedemikian rupa. Terberhenti setakat inilah, kita sambung bagaimana ahli neraka meminta kepada Allah supaya mereka diberi bantuan dalam neraka pada pengajian yang akan datang nantilah insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.